logical field. Okay. Jadi pada peringkat remaja ni, dia boleh berurusan dengan perkara-perkara yang lebih kompleks dan juga abstrak, dan juga idealistik. Jadi dia huraikan benda ini dengan cara yang logik, secara logik. Kau boleh faham yang tu? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. So cognitive theories, Vygotsky's theories, emphasizes how culture and social interaction guide cognitive development. Dia memberi penekanan bagaimana budaya dan juga interaksi sosial itu memandu ataupun membimbing perkembangan kognitif itu sendiri. Dalam teori Vygotsky's teori, teori kognitif lah. Dia ada information processing theory, teori pemprosesan maklumat. So emphasizes that individuals manipulate information, monitor it and strategize about it. Jadi penekanan, dia memberi penekanan bahawa jadi individu-individu dia memanipulasi maklumat. Dia menggunakan maklumat itu. Dia mengawal maklumat, dan dia membuat strategi mengenai maklumat tersebutlah. Itu dipanggil information processing theory. So dari segi penilaian teori ini, positive view of development. Jadi teori ini dia memberi pandangan positif pada perkembangan. Emphasis on the active constructions of understanding. Penekanan pada pembinaan aktif pemahaman. Pembinaan secara aktif pemahaman itu. Jadi maknanya dalam teori ini, teori kognitif ini, dari segi pemahaman untuk mendapatkan maklumat, untuk memperolehi maklumat, proses dia itu dilihat berstruktur. Dilihat berstruktur. Dari segi kritik terhadap teori ini, skepticism about the pureness of Piaget's stages. Jadi ada sedikit keraguan lah mengenai ketulinan tahap-tahap Piaget tadi, sama ada dari sudut betul ke sampai dari lahir sehingga 2 tahun, 2 tahun sehingga 4 tahun dan sebagainya. So pertumbuhan dan perkembangan tahap operasional itu, daripada pre-operational, concrete operational dan sebagainya, adakah sebegitu perjalanannya pada setiap orang. So little attention to individual variations. Sebab itu dia kata dia skeptis sikit. Sebab tak semua orang sama. Tak semua orang sama dari segi kebolehan. Dan dari segi kebolehan menakul, memahami, dari segi kreativiti, idea dan sebagainya, ataupun pandangan terhadap sesuatu perkara dalam menyelesaikan masalah dan sebagainya lah. Jadi ini tidak diberi penekanan dalam teori Piaget. Dia seolah-olah teori ini menerangkan secara linear perkembangan operasional pada peringkat bayi sehinggalah remaja itu sendiri. So behavioral and socio-cognitive theories. Tadi cognitive theory. Ini teori tingkah laku dan socio-kognitif. Kalau kita tengok Skinner, operant conditioning yang dia belajar dalam pengantar psikologi. Operant conditioning, classical conditioning, B.F. Skinner. So dia kata development consists of the pattern of behavioral changes that are brought about by reward and punishment. Jadi perkembangan itu sendiri terdiri daripada bentuk tingkah laku, bentuk perubahan-perubahan tingkah laku yang dibawa oleh ganjaran dan juga hukuman. Maknanya sebarang perubahan pada tingkah laku itu disebabkan oleh sama ada ganjaran ataupun hukuman.
Jadi konsep untuk mengubah tingkah laku itu boleh diguna dua cara, sama ada ganjaran dan juga hukuman. So kita dah belajar dengan panjang lebar buat conditioning ini. Okay. Kemudian Banduras, Social Cognitive Theory. Teori Social Cognitive Bandura. So emphasizes behavior, environment and condition as the key factors in development. Jadi penekanan pada tingkah laku persekitaran dan juga kognitif sebagai faktor ataupun kunci utama kembangan. Jadi dia melihat tingkah laku persekitaran dan juga kognitif. Ini gabungan, gabungan yang berinteraksi, selaras ataupun selari sepanjang masa proses perkembangan manusia itu sendiri. So emphasis on scientific research and environmental determinants of behavior. Penekanan juga pada kajian-kajian saintifik dan juga penentu-penentu persekitaran tingkah laku. Dari segi criticism dia, later emphasis on cognition in Skinner's view. Jadi kurang penekanan pada kognitif dalam pandangan Skinner. Inadequate attention paid to developmental changes, kan? Tak cukup, dia punya ni tak cukup perhatian diberi kepada perubahan-perubahan perkembangan itu tadi. So dalam Bandura Social Cognitive Model ini, kalau tengok behavior yang saya cakap tadi lah, di interaksi dia, selari antara tiga komponen tadi sepanjang masa, behavior, person cognitive dan juga environment. Kemudian dari segi etologi, stresses that behavior is strongly influenced by G. It's tied to evolution and is characterized by critical or sensitive periods. Penekanan bahawa tingkah laku is strongly influenced by biology. Jadi tingkah laku itu sangat-sangat kuat dipengaruhi oleh biologi lah. It's tied to evolution. Dia terikat dengan evolusi, terhadap evolusi dan dicirikan oleh masa, tempoh masa yang sensitif dan kritikal. Itu etologi, mengikut etologi. Konrad Lorenz helped bring etology to prominence. Kemudian John Bowlby, attachment to a caregiver over the first year life has important consequences throughout the lifespan. Jadi perapatan engage dengan penjaga semasa tahun-tahun awal, iaitu tahun pertama kelahiran itu, dalam kehidupan seseorang itu, dia mempunyai kesan ataupun urutan yang penting sepanjang hayat mereka tadilah. Jadi bentuk attachment dia pada awal-awal kelahiran mereka itu, tahun pertama tu, macam mana kesan dia kepada kehidupan dia. Kemudian Bronfenbrenner's Ecological Theory of Development. Dia ada makrosistem, mesosistem, mesosistem, makrosistem, makro, mikro. So dia punya model itu agak kompleks. Kalau kita tengok the individual, sex, age, health, etc. So kita tengok sekitaran itu family, kekeluargaan, school, pendidikan, peers, rakan-rakan, neighborhood play area, kawasan permainan, kejiranan, religious group,
kumpulan ataupun kumpulan beragama lah, health services, khidmat kesihatan. So lapisan itu lapisan yang rapat, paling rapat. Friends or family, kawan, kawan-kawan, keluarga, itu di luar lapisan pertama. Neighbours, jiran-jiran, legal services, perkhidmatan perundangan, perkhidmatan kebajikan sosial, masa dan sebagainya lah. Itu dipanggil chronosystem. So patterning of environmental events and transition over the life course. Jadi socio-historical condition lah. Yang membentuk peristiwa-peristiwa persekitaran dan juga peralihan yang meretasi kehidupan kita. Kita panggil socio-historical. So dari segi masa, kalau kita tengok tu garis ketebalan dia, socio-historical conditions and time since life, lama mana makin panjang dia makin lama masa kehidupan itu. Sejarah kehidupan sosial. Jadi kita boleh lihat ada 4, ada 5 sistem persekitaran dalam model Bronfenbrenner ni. Yang pertama microsystem tadi, setting in which the individual itu tempat tinggal seseorang. Itu panggil microsystem lah. Dan mesosystem tadi, relation between microsystem or connection between text. Hubungan antara microsystem ataupun hubungan antara konteks tadi. And then exosystem, links between a social setting in which the individual does not have an active role and the individual's immediate context. Dia menghubungkan antara satu kehidupan sosial di mana individu tersebut dia tidak mempunyai peranan yang aktif, dan juga dia punya immediate context dia. Dalam makrosistem pula, culture in which individual live, budaya di mana seseorang itu tinggal, dan chronosystem, turning of environmental event and transition, ada dalam tu tadi yang dah kita terangkan. So kita pergi juga kepada eclectic theoretical orientation. Kalau eclectic ni campuran lah secara teori, beberapa teori, panggil eclectic. So does not follow any one theoretical approach. Maknanya dia tak ikut mana-mana pendekatan teoretikal. Secara solo lah maksudnya di sini. So select from each theory whatever is considered the best in it. Jadi dia ambil je dalam mana-mana teori yang dianggap terbaik pada teori tersebut. So perbandingan teori dan juga isu perkembangan daripada psychoanalytic, cognitive, behavioral and socio-cognitive, ethological and ecological. Jadi psychoanalytic, kalau kita tengok dia ada discontinuity between stages. Dia tak berhubung antara tahap-tahap tadi, terputus. Jadi continuity between the early experiences and later development. Early experiences very important dalam hal ini. So later changes in development emphasize in Harrison's theory.
Okay, sambungan antara pengalaman awal, pengalaman-pengalaman awal dan juga perkembangan seterusnya selepas itu. Okay. Jadi pengalaman-pengalaman awal ini sangat penting. Okay. Perubahan-perubahan kemudian yang berlaku itu dalam perkembangan tadi okay, diterangkan dalam teori Erikson lah. Okay. So dari segi biological and environmental factors, jadi frogs, biological determination interacting with early family experiences. And so Erikson's more balanced biological culture interaction perspective. Right. Jadi kalau kita lihat di sini, penentuan faktor biologi oleh frog ini, dia berinteraksi dengan pengalaman awal kekeluargaan itu sendiri. Jadi Erikson dia lebih balance, lebih seimbang dari segi biologi, budaya dan biologi tadi, interaksi budaya biologi perspektif dia lah. So dari segi kognitif, dia ada discontinuity between stages in Piaget's theory, continuity between early experiences and later development in Piaget's and Vygotsky theories. No stages in Vygotsky theory or processing theory. Yang discontinuity itu kita tahulah. Jadi continuity antara pengalaman awal tadi dan juga perkembangan seterusnya dalam tahap perkembangan Piaget dan Vygotsky teori tadi. Tidak ada tahap-tahap dalam teori Vygotsky ataupun teori pemprosesan maklumat pada Vygotsky. Tak ada tahap, dia linear sebegitu. So, jadi Piaget emphasis on interaction and adaptation, environmental, provide the setting for cognitive structure to develop. Dari segi Jean Piaget, tekanan pada interaksi dan adaptasi sekitaran menyediakan 4 bagi struktur pembentukan kognitif. Jadi pandangan proses maklumat has not addressed this issue extensively but mainly emphasizes biological and environmental. Jadi dia tidak menerangkan secara jelas, secara panjang lebar pandangan proses maklumat ini, tapi yang utama dia tekankan adalah interaksi persekitaran dan juga biologi. Kemudian dari segi behavioral and socio-cognitive. Dari segi continuity dia no stages. So experience at all points of development important. Jadi pengalaman pada mana-mana peringkat itu sangat penting. Pengalaman perkembangan mana-mana peringkat itu sangat penting. So environment view, cause of behavior in both view. Pandangan persekitaran. Apa kita tengok? So ethological, ecological. Boleh baca Boleh? Okay. Dengar tak? Dengar Ustaz. Dengar Ustaz, boleh? Saya isikan diagram tu. Dah, Ya Ustaz. dah. Ustaz. Ya Ustaz. So di sini macam biasa, dalam mana-mana subjek dia ada method for collecting data, research design, time span of research, conducting ethical research,
minimizing bias. Jadi kaedah pengumpulan data, reka bentuk kajian, masa penyelidikan itu sendiri yang dihabiskan untuk penyelidikan. Kemudian menjalankan research etika, minimizing bias, mengurangkan, meminimumkan bias. So methods of collecting data, dia ada observation. Observation ni sama ada in real setting or in laboratory. Kalau kita tengok dalam makmal, control setting, tempat yang terkawal, in which many of the complex factors of the real world are removed. Di mana banyak faktor-faktor yang agak kompleks, agak kompleks dalam dunia sebenar, dibuang. Jadi tinggal hanya faktor penentu saja yang dijangka menentukan memberi perubahan kepada ataupun sebagai intervensi dalam menentukan perubahan kepada dependent variable. Dia ada naturalistic observation, studies that involve observing behavior in real world setting. Ini dipanggil pemerhatian secara semula jadi, iaitu kajian yang melibatkan pemerhatian tingkah laku dalam dunia sebenar lah, in real world setting, bukan dalam makmal. Kemudian dia ada juga kaedah survey and interview, tinjauan dan juga mobile. And standardized test, dia mempiawaikan ujian tadi. So uniform procedures for administration and scoring. Ada case study in test, look at a single individual, kaji seseorang itu dalam bentuk yang mendalam dari segenap sudut. Case study. Ada physiological measures, ukuran fisiologi macam mana. And descriptive research, designed to observe and record behavior. Ini deskriptif dalam bentuk garapan penceritaan, penguraian dan sebagainya. Mereka bentuk untuk memerhati dan merakam tingkah laku, kemudian uraikan. Yang correlational research, kajian berkaitan hubungan, and describe the strength of the relationship between two or more events or characteristic. Jadi dia cuba menghuraikan kekuatan hubungan antara dua ataupun lebih kejadian-kejadian ataupun ciri-ciri. Jadi dia menggunakan correlation coefficient. So number based on statistical analysis that is used to describe the degree of association between two variables. Dia berasaskan nombor lah, statistik. Analisis statistik yang digunakan untuk menghuraikan, menerangkan darjah perkaitan antara dua boleh ubah tadi. Iaitu disimbolkan ataupun dinyatakan dalam bentuk correlation coefficient R. Dengan R itu. Kalau R itu tinggi, apa makna R itu rendah? Bila R itu rendah, apa makna? Ini yang kena belajar dalam research method lah. Okay. Mula daripada -1 and +2, +1. Okay. Dan kita ada juga experimental research, eksperimen. One or more of the factors are manipulated while all other factors are held constant. Jadi satu ataupun lebih beberapa faktor yang dimanipulasi sementara segala bentuk faktor lain adalah constant, kekal sebegitu. Sebab apa? Dia manipulate satu ataupun dua factors untuk melihat kesan dia. Ini independent and dependent variable. Pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah
bersandar ataupun terikat. So dalam experimental study dia ada experimental group dan juga control. Dia ada kumpulan eksperimen, dia ada kumpulan kawalan. Okay, kita stop sini dulu. Dah isi kehadiran? Semua? Dah, Ustaz. So, Sudah Ustaz. on camera. Jom, cepat-cepat. Okay, on, please. Yang belakang ni tak buka. Nak on camera. Dayanku Nur Saidatul semua ni tak on camera. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekejap lagi buka klip